A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai memulakan majlis pada hari yang ataupun kita kenali sebagai 2 hari bulan Rabiul Akhir tanggal 1434 Hijri ini, sama-samalah kita, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menghadiahkan selawat sebanyak 7 kali, dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah sekali, dan kita hadiahkan bacaan suratul Qadr sekali, dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, khususnya untuk kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarga baginda yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang semuanya yang taat dan setia, dan kita hadiahkan kepada seluruh muslimin dan muslimah, seluruh mukmin dan mukminah, kepada mereka yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sebagai memulakan majlis, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita pada petang ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi muntajabin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarganya yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba ini memohon kepadamu, ya Allah, agar kau ampunilah segala dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimah, dan kau ampunilah segala dosa-dosa seluruh mukmin dan mukminah, kepada mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, dengan berkat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, Nabi penutup kepada segala Nabi dan Rasul, serta kaum keluarganya yang suci dan mulia, dan para sahabat baginda yang taat dan setia. Hamba-hamba ini memohon kepadamu, ya Allah, agar kau jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini, ya Allah, satu perhimpunan yang kau kurniakan dengan sebaik-baik taufik dan hidayah daripadamu, ya Allah, dan sebaik-baik keberkatan daripadamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Puan Murni dan Ahli Jawatankuasa Biro Agama dan Kebajikan Malaysia Niaga kerana sudi menjemput saya datang untuk sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak ilmu tentang membudayakan pemakanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Muhammad Zaini Zainal Abidin. Saya sebagai aktivis, salah seorang aktivis lah, aktivis kecil Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa menonton TV Al-Hijrah ataupun TV Oasis ataupun bernama Radio 24 93.9 yang setiap hari ke udara daripada hari Isnin hingga ke hari Khamis dari jam 1.20 tengah hari sampai jam 2.30 petang. Ketua aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang dikenali sebagai Datuk Nazim Johan ataupun panggilan singkatannya Tok Ki. Jadi saya salah seorang aktivis kecil yang bergerak untuk sama-sama mengajak umat Islam supaya lebih orang kata berkeprihatinan tentang kepenggunaan. Jadi bidang saya khusus dalam bidang pemakanan. Baik. Jadi alhamdulillah kita hari ini seperti yang kita ketahui tanggal 13 Februari 2013 tarikh ataupun takwim Islam kita tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 Hijri. Jadi walaupun kita telah pun melalui bulan Rabiul Awal dan kita telah pun memasuki bulan Rabiul Akhir, tapi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan di pejabat maupun di peringkat tempat puan-puan dan tuan-tuan tinggal, maupun di peringkat daerah, peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan yang masih lagi meraihkan ataupun menjayakan programnya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita dapat berhimpun pada hari ini, saya yang dapat mengucap syahadah ataupun syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dapat menunaikan solat 5 kali sehari yang wajib. Saya dapat mengerjakan berpuasa yang wajib di bulan Ramadan Al-Mubarak, apalagi puasa-puasa yang sunat. Begitu juga dengan segala perkara-perkara yang rukun, yang wajib dalam Islam maupun yang sunat. Kalau tidak, kerana inilah pengorbanannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada mereka yang meraihkan sambutan Rasulullah SAW, saya ucapkan tahniah dan syabas. Kerana inilah titiknya perpaduan umat Islam, bukan sahaja di Malaysia tapi di serata dunia. Sikitlah kita bagi selingan sikit sebelum kita lompat kepada bidang pemakanan ini. Kalau kita tengok sejarah Republik Singapura, jiran kita di seberang tambak, pada bulan Disember 1950, British mengharamkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengharamkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka tahu inilah sambutan, dengan adanya sambutan ini umat Islam berkumpul, tidak berpolemik tentang kepartian mereka, tidak berpolitik tentang ras, kaum ataupun bangsa mereka. Mereka datang, mereka dengar bacaan Al-Quran, mereka berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenepikan segala hal-hal peribadi dan segala isu-isu perpecahan. Mereka memberikan fokus tumpuan kepada kebesaran pengorbanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tadi semasa saya menumpang solat di surau, solat asar di surau tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup berbangga. Saya masuk melangkahkan kaki hadis sahih riwayat daripada Ibnu Abu Hurairah, mafhumnya, berselawat, sebarang siapa berselawat sekali, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi inilah dia, kita bercakap tentang kebesarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, berselawat kepada Nabi ini perintah Allah. Perintah Allah, surah Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, innallaha wa sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat
Kita tahu bahawa malaikat, tuan-tuan dan puan-puan, tidak terjumlah. Bukan million, bukan billion, bukan trillion, bukan zillion. Di segenap pelusuk langit dan bumi terdapat malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i dan semua mazhab-mazhab dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Hanbali, selepas kita bersyahadah dalam tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukumnya wajib berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rukun. Kalau dalam konteks mazhab Syafi'i, salah satu rukun daripada 13 rukun sah sembahyang. Kama salata ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim, hukumnya sunat muakkad. Yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau tuan-tuan dalam library tuan-tuan dan puan-puan ada disimpan majalah Al-Islam bertarikh 1433 Hijri, Rabiul Awal 1433 Hijri, lihat tentang hujah-hujah para ulama tentang solawat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebut, apabila kita berselawat, adalah kita berselawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Sebab para sahabat bertanya, bila turun ayat surah Al-Ahzab ayat 56 ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana berselawat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah kamu berselawat yang sempurna, jangan selawat yang cacat." Kerana Rasulullah SAW mengatakan bahawa selawat yang sempurna, Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali, seperti dalam surau yang terdapat catatan dalam surau tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apabila seseorang itu berselawat yang cacat, Allah Ta'ala akan membaling, malaikat akan membaling selawat kepada muka orang yang berselawat itu. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana selawat yang sempurna, bagaimana selawat yang cacat? Selawat yang sempurna, Rasulullah SAW kata, selawat yang kepada aku dan keluarga aku. Seperti dalam solat, dalam sembahyang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selawat yang cacat hanya kepada Nabi Muhammad dengan meninggalkan kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebab itu kita dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, mewajibkan berselawat kepada Nabi selepas kita bersyahadah. Baik. Jadi itulah sikit sebanyak yang kita boleh kenangkan. Sebenarnya banyak kalau kita nak cakap tentang pengorbanannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dan isteri beliau Sayyidatina Khadijah, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat baginda yang taat dan setia, sanggup makan rumput kering 3 tahun hanya demi untuk mempertahankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Walaupun kaum kafir Quraisy ingin menghadiahkan, memberi ganti kepada Rasulullah SAW, tinggalkan syariatnya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, digantikan dengan perempuan, digantikan dengan kekuasaan. Rasulullah kata tidak. Pengorbanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini tidak terbilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebagai tanda hormat kita kepada Nabi kita. Banyak-banyaklah kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita semua tahu bahawa sebaik-baik perubatan dalam Islam ni tak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Sebab kenapa kita katakan Al-Quran itu sendiri? Sebab Al-Quran ini adalah mujizat. Mujizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kekal sampai ke akhir zaman, sampailah dunia dikiamatkan. Inilah mujizatnya Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Contoh yang terdekat, kalau tuan-tuan zaman sekarang semua maklumat di hujung jari, tuan-tuan semua dalam bidang IT, tuan-tuan boleh tengok akhbar utusan Malaysia pada bulan Ramadan tahun 2008. Muka hadapan satu orang tua usianya 103 tahun di Terengganu, diwawancara oleh akhbar utusan Malaysia. Subuh pakcik ini yang umur 103 tahun ini, subuh, zuhur, asar, maghrib ke masjid, berbasikal, berkayu 10 km, ulang alik 20 km, kecuali isyak, sebab maghrib dengan isyak waktunya tidak jauh. Ditanya oleh akhbar utusan Malaysia, wartawan utusan Malaysia, apa rahsia pakcik?
pakcik ada makan special vitamins ke, supplements ke, makanan itu, makanan ini ke? Pakcik tu kita mengatakan tidak. Pakcik yang berusia 103 tahun ini mengatakan bahawa rahsia beliau sihat, mata beliau kuat, tenaga beliau kuat, pendengaran beliau kuat, jantung beliau kuat, sebab setiap kali bila ada masa lapang, beliau membaca Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya saya nak menasihatkan diri saya sendirilah. Ulama-ulama menasihati, kalau jangan kurang daripada 50 ayat baca Quran sehari. Sekurang-kurangnya 50 ayat. Jadi ini sebenarnya saya nasihatkan diri saya lah. Jangan hanya saya khususkan malam Jumaat, saya khususkan pada pagi Jumaat. Maknanya hari-hari membudayakan membaca Al-Quran. Baik. Jadi ini kisahnya tentang pakcik yang di Terengganu. Sebenarnya kalau daripada hadis Rasulullah SAW tentang selain daripada membaca Al-Quran, iaitu menjaga silaturahim. Ini kita nak bagi tahu nanti saya tidak mau beritahu oh kononnya makan ini kita boleh sihat. Sebenarnya cara hidup kita. Kisah zaman Nabi Rasulullah SAW, kita tahu bahawa para sahabat ini kasyaf, ramai yang kasyaf. Lalu salah seorang sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bertanya, dia dah rasa dah dia akan mati. Kita ramai ulama-ulama wali dekat negara kita, atau orang kampung kita yang alim-alim, yang bagus-bagus, mereka dah tahu hari kematian mereka. Banyak cerita yang kita boleh nukilkan. Tetapi ini berlaku di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah SAW, boleh tak seseorang yang telah tertulis di Lauh Mahfuz akan mati sekian-sekian waktu tetapi dipanjangkan umurnya? Jawab Rasulullah SAW, Naam, boleh. Bagaimana ya Rasulullah SAW? Kalau kamu ada saudara mara yang terdekat, khususnya telah terputus hubungan silaturahim, baikkan balik. Lalu si fulan yang bertanya, sahabat yang bertanya ini teringat beliau pernah bersisih faham dengan ayah saudaranya dan telah tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun. Dan kebetulan ayah saudaranya telah pun berpindah kampung, berpindah mukim. Lalu dan dijumpa Rasulullah SAW, kalau tidak silap saya, di waktu subuh. Lalu mengambil nasihatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau pun mencapai untanya mencari pamannya ini, pakcik saudaranya ini, bapa saudaranya ini. Kita tahu bahawa daerah di Hijaz ataupun Saudi Arabia yang dikenali sekarang ini, daerahnya luas. Nak sampai ke tempat pakciknya memakan waktu. Selepas subuh, hampir-hampir zuhur baru ketemu dengan pamannya ataupun pakciknya. Bila dia berjumpa dengan pakciknya, sebenarnya yang menimbulkan perselisihan antara keluarga ini pakcik dia. Tapi dia beralah, dia meminta ampun. Lalu apa, malaikat Israel alaihissalam nak mencabut nyawa si fulan ini, melihat bukunya. Pada pagi tadi lihat waktu zuhur ini waktu untuk dicabut nyawanya. Dilihat sudah ditambah 20 tahun. Lalu malaikat Israel AS bertanya kepada Allah Ta'ala, kenapa ini boleh berlaku? Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa si fulan telah pun merapatkan, membina semula silaturahim yang telah terlerai. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita perlu amalkan. Orang macam saya, Puan Murni telah membantu, AJK Biro Keagamaan Kebajikan telah membantu saya datang ke sini. Tapi satu hari kelak saya jumpa Puan Murni ataupun ustaz kita yang di sini, saya jumpa di luar. Saya buat tak faham. Katalah Allah Ta'ala bagi umur saya 60 tahun. Kerana sombongnya saya ni 10 tahun akan didiskaunkan. Inilah sebaliknya akan berlaku. Baik, itu kisahnya pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tahu bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan kepada orang Nasrani lebih tahu tentang Nabi Isa AS daripada pendeta-pendeta Nasrani itu sendiri. Sebab itu dalam Quran kita ada cerita tentang Nabi Isa AS dengan panjang lebar. Ada cerita tentang Siti Maryam dengan panjang lebar. Hatta ada surah Maryam dalam Al-Quranul Karim kita. Itu sebab kalau kita berdialog dengan orang Kristian akan terpinga-pinga. Kita lebih tahu Nabi Isa, kita lebih tahu tentang Siti Maryam lebih daripada orang Kristian itu sendiri. Baik, apa yang berlaku pada kisah zaman Nabi Isa AS yang diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat? Kita tahu bahawa Nabi Isa setiap hari beribadah di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa berulang alik. Satu hari apabila Nabi Isa AS ingin ke Masjidil Aqsa, ada sebuah rumah yang sedang membuat keduri kahwin. Lalu apabila melintasi rumah ini, Nabi Isa beritahu kepada sahabat-sahabatnya, esok hari rumah ini akan berlaku kematian. Kalau hari ini mereka melakukan
keraian perkahwinan, besok akan berlaku kematian. Apabila pada hari esok, waktu yang sama, menuju untuk menunaikan sembahyang di Masjid Al-Aqsa, tidak ada yang berlaku pada rumah yang telah dimaksudkan oleh Nabi Isa AS. Lalu para sahabat Nabi Isa AS bertanya kepada Nabi Isa AS, "Ya Nabi Allah, na'uzubillah, kamu berbohong." Jawab Nabi Isa AS, "Na'uzubillah, malaikat Jibril AS yang berbohong." Kerana berita ini disampaikan oleh oleh malaikat Jibril AS itu sendiri. Lalu Nabi Isa AS mengajak sahabat-sahabatnya menyiasat, pergi ke rumah yang melakukan perkahwinan pada hari semalam itu, diketuk pintu rumahnya, keluarlah seorang pemuda pengantin yang semalam meraihkan perkahwinannya, lalu dijemput Nabi Isa AS masuk dan sahabat-sahabatnya. Nabi Isa AS ingin bertanya apa yang telah dilakukan pada waktu semalam sehingga ke hari yang Nabi Isa AS sampai. Lalu pemuda ni kata, "Semalam kami ada perkahwinan, dijemput jiran-jiran tetangga, saudara mara yang dekat dan jauh. Apabila semua tetamu telah pulang, makanan telah pun dikirimkan untuk saudara-saudara yang jauh-jauh, tinggallah sedikit makanan, beliau dan isteri beliau hendak makan. Apabila hendak makan, ada orang ketuk pintu. Lalu bila beliau buka pintu, pemuda yang mengetuk pintu ini mengatakan bahawa beliau telah tidak makan berhari-hari. Orang yang meminta ni, yang datang ni mengatakan telah tidak makan berhari-hari. Pemuda ni meminta izin dengan isterinya, "Kita ada makanan, boleh tak kita bagi sikit kepada orang yang datang ni?" Isteri pemuda ini mengatakan, "Abang, bagi semua. Bagi semua. Makanan dan minuman yang ada, bagi semua." Dibagi hadiah kepada orang yang meminta ini. Lalu mereka tidak ada makanan, tidak ada sikit air, tidak ada sikit makanan untuk dimakan. Lalu Nabi Isa AS bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan setelah kamu tidak mempunyai makanan?" "Kami terlampau lapar. Kami hanya berzikir, melakukan ibadah." Sampailah Nabi Isa AS datang. Lalu Nabi Isa AS memohon lagi sekali izin untuk pergi ke tempat kamar tidur mereka untuk melihat, untuk diselak cadar tempat tidur mereka. Sekali lagi pemuda ini meminta izin kerana di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan suka hati suami ini membuat suka hati dia, mesti minta izin isteri. Isteri mengizinkan. Lalu apabila diselak cadar ini, terdapat 2 ekor ular hitam. Maknanya kalau kedua suami isteri ini tidak bersedekah, tidak menghadiahkan makanan dan minuman kepada orang yang meminta itu, al-maklum, malam pertama mereka melakukan yang sepatutnya sebagai suami isteri, yang pastinya mereka akan dipagut oleh kedua ular tedung hitam tersebut. Tetapi kerana pahala mereka bersedekah, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. Jadi rumusannya, bacalah Al-Quran selalu, jagalah silaturahim kita selalu, dan beramal jariahlah selalu, bersedekah selalu. InsyaAllah ini antara fakta-fakta yang boleh menjaminkan kesihatan kita, dan kita akan terus-terusan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kita dah sekarang kita masuk, sebelum kita masuk tentang makanan-makanan Al-Quran, keistimewaan ataupun kehebatan atau mukjizatnya makanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib tahu tentang permainan dunia hari ini tentang pemakanan. Sebagai contoh, soya bean. Kita buka surat khabar, kita buka televisyen, di mana sahaja dalam media cetak ataupun media elektronik mengatakan soya bean baik. Hatta kita jumpa doktor pun mengatakan soya bean baik. Kecuali nutritionist dengan dietitian. Soya bean sebagai sumber protein. Dan kita semua tahu bahawa soya bean, pengekspor utama soya bean adalah Amerika Syarikat. Dan penanam kacang soya di Amerika Syarikat, pemilik ladang yang besar-besar seperti Monsanto dan sebagainya adalah Yahudi Amerika. Yahudi, ataupun kalau tuan-tuan sekarang semua maklumat di hujung jari, tengok masuk kepada laman sesawang Kementerian Kesihatan Israel, www.israelihealthministry.com. Kementerian Kesihatan Israel mengarahkan rakyat Israel yang kanak-kanak, yang dewasa, yang senior citizen, jangan ambil apa-apa produk soya bean sebab kanser, penyebab barah. Tetapi itu sebab kita ni, Yahudi menganggap kita ni goyam ataupun haiwan. Kononnya hanya Yahudi, bangsa mereka, kononnya anak Tuhan, wa na'uzubillah. Orang Arab ke, orang Melayu ke, khusus apa lagi orang Islam, dianggap haiwan. Mereka tidak makan.
Tapi mereka suruh dunia makan. Sebab itu, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan, boleh simpan buku ni, beli buku ni untuk disimpan dalam the library, The 150 Healthiest Foods on Earth, oleh Dr. Johnny Bowden, buka muka surat 165. Dibagi tahu kenapa sebab-sebab soybean ini berbahaya. 3 sebab. Sebab soybean dia ada, it contains phytate, aluminium and phytoestrogen. Any of these component if we take regularly can cause cancer. Ini yang dikatakan oleh Johnny Bowden. Tapi Johnny Bowden juga mengatakan bahawa terima kasih kepada kawan-kawan Jawa kita, saudara-saudara Jawa kita. Dalam buku ini mengatakan bahawa tempe adalah selamat sebab telah pun melalui proses fermentation atau fermentasi, dan dia satu sumber protein yang baik. Harvard University pada bulan Ogos 2008, kajian setelah 20 tahun dikeluarkan, dijalankan kajian. Harvard University, lelaki macam saya, bukan lelaki lain yang ada dalam dewan ni, lelaki macam saya, ambil air susu kacang soya yang organik, bukan yang kita beli-beli tepi jalan ni. Air susu kacang soya yang organik, 1 hari 1 gelas ataupun 1 cawan. Ambil tiap-tiap hari dalam tempoh 3 bulan. Bukan ambil 1 jug macam kita beli dekat pasar malam tu, 1,5 liter, 1 liter. Hanya ambil 1 cawan atau 1 gelas sehari. Dalam masa 3 bulan, minta maaf cakap, ini tidak membabitkan pemuda-pemuda, jejaka-jejaka yang berada dalam dewan ni, hanya membabitkan saya. Dalam hanya masa 3 bulan, kandungan sperma saya, bukan kurang ya, rosak sebanyak 50%. Rosak. Dan banyak lagi kajian dibuat bahawa kalau daripada baby kita mula bagi air susu kacang soya sebagai ganti kepada susu lembu atau susu kambing atau susu ibu lah yang paling baik, apabila sampai ke peringkat adolescent, peringkat akhir balik, peringkat remaja, akan berlaku kecelaruan seks. Yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Tapi ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya kalau ada mereka yang menghadapi masalah seperti ini, sebab mungkin ada saraf yang telah putus, jawapannya saffron. Itu mungkin dalam sesi kedua, insya-Allah minggu hadapan kita akan secara lebih detail semacam mana penggunaan saffron untuk membantu masalah orang-orang yang berhadapan masalah seperti ini. Baik. Jadi ini kita bercakap, ya, silakan puan. Kicap juga tidak digalakkan. Sebab itu kicap juga tetapi apa yang saya lihat, saya ni memang kita tak menggalakkan kicap dalam pemakanan. Sebab kicap ni more kepada perisa, kan? Jadi bila bercakap pasal kicap ni, kita perlukan masin. Okey, ini mungkin kita akan sambung minggu hadapan. Tapi bila cakap pasal masin ini, kita sebaik-baiknya gunakan garam bukit daripada kita gunakan garam laut. Sebab garam bukit seperti garam Himalaya ataupun garam sungai Australia, ya, garam bukit ini perbezaan dengan garam laut. Garam laut dia mengandungi sodium yang tinggi, which is very harmful for the hearts. Okay, garam bukit, garam Himalaya, garam Pakistan, whatsoever, sebenarnya garam kita lagi baik di hutan simpan di Pahang sana, yang harimaunya makan, yang badak sumbunya makan, segala macam, gajahnya makan untuk kesihatan. Garam bukit lebih baik sebab dia mengandungi magnesium yang tinggi. Garam laut, sodiumnya tinggi, magnesiumnya rendah, which is very harmful for the hearts. Garam bukit atau garam gunung mengandungi magnesium yang tinggi, sodium yang rendah, which is very good for the hearts. Jadi bila bercakap pasal kicap, saya propose ambillah garam. Jadi sebab itu, terima kasih dengan saya nak beli hadiah, tapi kedai hadiah ni tutup tadi. InsyaAllah minggu hadapan siapa bertanya ada dapat hadiah. InsyaAllah. Tapi cuma saya minta, walaupun satu orang dia tanya 3 soalan, 1 hadiah. Masa saya buat di Bernas bulan lepas, ada orang tanya 3 soalan, dia minta 3 hadiah. Jadi itu insyaAllah. Sebab kedai yang saya nak ambil hadiah ni dia tutup, masih lagi celebrate Chinese New Year. Jadi ini kita bercakap pasal garam. Amalan yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan amalan ini sebenarnya daripada Nabi Adam AS, diteruskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Garam secubit setiap kali sebelum makan malam atau makan tengah hari, ambil secubit, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, letak di lidah. Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang mengamalkan ini, penyakit-penyakit dalam badannya akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih pada soalan puan yang begitu baik sekali. Jadi kicap sebenarnya saya tidak bercakap pasal kanser dengan soyabin ini. Kalau tuan-tuan tinggal di Port Klang, ziarahlah satu makcik nama dia Hajar Salbiah, rumah nombor 8, Jalan Malikai 45, Port Garden Klang. PPUM nak korek mata makcik ni sebab kena kanser mata. Matanya tersembul keluar sebab tumor daripada mata dan antara mata dan otaknya telah membesar. Doktor nak korek mata untuk buang tumor, tapi dengan izin Allah beliau tinggalkan gambar Masya Allah, soyabin dan segala-galanya, dan akhirnya matanya masuk balik. Dan bila doktor datang panggil balik ke PPUM, not a single trace of tumor ada. Jadi kenapa ini berlaku? Inilah sebab kita buka kitab At-Tib An-Nabawi. Kitab At-Tib An-Nabawi, mafhumnya sabda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang mengambil 2 sudu minyak zaitun setiap hari, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada semua penyakit parah. Kan? Kita gitu, begini, begitu ini, Rasulullah SAW telah pun tunjukkan. Baik, kita akan sampai ke situ nanti. Jadi kita bercakap tentang pemakanan yang kita kena jauhkan, tentang soyabin. Okey. Lagi perkara-perkara yang kita minta dijauhkan. Kalau kita pergi IJN, ada masalah jantung, apa yang doktor minta kita jauhkan? Makanan-makanan laut, sotong, ketam, kerang, siput-siput. Kenapa makanan ini perlu dijauhkan? Kalau tuan-tuan yang pernah masuk aktiviti jemaah tabligh ataupun biasa berkawan dengan saudara-saudara kita daripada fiqahnya Hanafi, biasa pergi Pakistan, pergi India, pergi Bangladesh, kalau jumpa ulama-ulama di sana, dia tak bagi orang-orang tabligh ataupun orang-orang Islam secara umumnya lah makanan-makanan laut ini. Kerana mereka berpendapat, mereka berpegang makanan-makanan laut ini boleh menggelapkan hati. Kalau nak hafal Quran, nak hafaz Quran, nak hafaz hadis, dinasihatkan jangan makan makanan-makanan tersebut. Tetapi dalam kita fiqh Syafi'i, makanan ini makruh. Makruh. Jadi apa maksud makruh? Maksud makruh kalau puan-puan atas sayang kepada suami pergi pasar, nampak ada sotong, nampak ada ketam, ada kerang, ada siput-siput, tak nak beli, dah dapat pahala dah. As simple as that. Kalau beli dalam fiqh Syafi'i tidaklah berdosa sebab dia makruh. Tapi kalau dalam saudara-saudara kita mazhab Hanafi, dia tak boleh. Tapi bukanlah kita nak berdebat dia tak betul, kita betul ke tidak. Asasnya walaupun makruh, puan-puan tidak beli dah cukup baik. Sebab makanan-makanan ini amat tinggi kolesterolnya, lebih tinggi daripada daging, lebih tinggi daripada ayam. Dia paling tinggi kolesterol makanan-makanan laut ini. Jadi kita korbankanlah atas sedap yang sikit ini demi kesihatan untuk suami tercinta dan anak-anak tersayang. Itu tentang makanan-makanan laut. Satu, ya saya tuan? Ikan, very good question. Alhamdulillah. Ikan memang makanan yang baik untuk jantung. Ikan makanan baik untuk jantung, tetapi ada tetapi. Pilih hanya ikan yang bersisik, seperti ikan merah, seperti ikan jenaha, seperti ikan gelama. Tak kira lah sama ada ikan sungai ataupun ikan laut. Ikan sungai yang baik seperti ikan kelah, seperti ikan haruan, asalkan dia bersisik. Ikan yang tidak bersisik, baik daripada laut ataupun sungai, seperti pari, seperti keli, dia mengandungi merkuri yang tinggi. Merkuri. Kalau tuan-tuan Google, tengok Hong Kong University punya jurnal tahun 1997. Selepas 20 tahun dia buat kajian, Hong Kong University, universiti yang tersohor di Asia. Kalau tadi kita sebut Harvard University, universiti yang tersohor di dunia. Universiti tersohor di Asia iaitu Universiti Hong Kong. Jurnal yang dikeluarkan pada tahun 1997. Mereka yang suka makan ikan tidak bersisik, keberangkalian untuk dapat anak, siapa yang ada anak Down syndrome, saya minta maaf, ini untuk khusus untuk perkongsian ilmu, perkongsian maklumat. Keberangkalian untuk mendapat anak yang Down syndrome begitu tinggi. Sebab merkuri ini bila dia masuk dalam badan kita, dia tak akan keluar. Dan merkuri ini sendiri, kalau dalam ikan ataupun dalam makanan-makanan laut yang ada merkuri yang tinggi, kita masaklah dia dengan 1000 darjah Celsius, dia tidak akan mati, dia akan kekal. Sebab itu kubur yang digali semula untuk dipindahkan, yang paling bahaya sekali dalam kubur adalah logam merkuri. Ini yang kita perlu berhati-hati. Jadi bila bercakap tentang ikan, makan ikan yang bersisik, tinggalkan ikan yang tidak bersisik. Tetapi kita kena tahu disiplin pemakanan juga. Satu soalan yang baik.
Bila makan ikan, jangan makan dengan susu. Jangan minum dengan susu. Ambil gap 2 jam. Kata selepas makan ikan, nak minum susu juga, ataupun makanan-makanan yang berasaskan susu selepas 2 jam. Ini yang dipesan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kita dah bagi tahu sejak azali. Tetapi John Hopkins Baltimore University mengatakan bahawa berlakunya kanser ataupun bara bukan not because of any particular offense. Berlakunya bara, terjadinya kanser because of the combination of fats. Jadi kita tahu susu baik, ikan baik, kita makan sekali. Ini bahaya. Jadi gapkan dia. Jadi satu soalan yang amat baik, ikan cuma ambil ikan yang bersisik. Jauhkan ikan yang tidak bersisik seperti ikan kari, ikan pari, ikan keli dan seumpamanya. Jadi bercakap tentang ikan juga, makanan laut juga, tentang gamat. Tentang gamat. Sekarang ni gamat dikomersialkan sebagai pemakanan kesihatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hantar gamat ke makmal, gamat adalah peratus merkurinya lebih tinggi daripada ikan tidak bersisik. Okey, lebih tinggi. Sebab itu kita kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nas dalam Al-Quran, tidak ada nas dalam hadis tentang kebaikan gamat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan besok dengan izin Allah jemput Profesor Dato' Dr. Lutf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Presiden Persatuan Doktor-Doktor Islam Malaysia. Kalau siapa yang tinggal di Bandar Baru Bangi, Anur Specialist, ada Az-Zahra Specialist, di sebelahnya ada Anur. CEO kepada Anur ni Profesor Dato' Dr. Abdul Latif, Presiden Persatuan Doktor-Doktor Islam Malaysia. Dan dia juga rajin memberi taklimat tentang pemakanan-pemakanan ataupun kesihatan, amalan-amalan kesihatan. Pernah saya ikuti program taklimat beliau, a question from the floor, tanya beliau tentang gamat. Beliau mengatakan bahawa beliau tidak begitu kritikal terhadap gamat, tapi ramai kawan-kawan doktor beliau begitu bermasalah tentang gamat. Dia katakan bahawa tidak ada nas. Menurut pemerhatian dia, setelah 40 tahun menjadi doktor, mereka yang ambil gamat, 2 perkara akan berlaku: kerosakan buah pinggang, keracunan darah. Ini menurut kata Profesor Dato' Dr. Abdul Latif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kalau buka kitab-kitab lama, kitab Ibn Sina, kitab Ar-Razi, tengok gamat, tengok bab timun laut, ataupun dalam bahasa Inggeris sea cucumber, makanan yang berbahaya untuk kesihatan. Gamat Allah Ta'ala jadikan sebagai scavenger untuk memakan kotoran-kotoran yang terdapat di dasar lautan. Jadi apa yang Allah Ta'ala telah nobatkan dalam Quran dan Sunnah, kita amalkan. Benda yang tidak ternobat, yang tidak ada, kita jauhkan. Sebagai contohlah, dog, biawak padang pasir. Si fulan lah, tuan-tuan yang ada kat sini dah tentu kuat lah. Orang yang ada masalah kelakian ni, dia pergi kat Masjid India tu, dia nak beli biawak dog, minyak dia, siap dengan biawak dia. Lepas tu kita tanya dekat adik-adik ataupun abang yang jual biawak dog ni, minyak biawak dog ni, apa nas awak kata benda ni halal? Dan nanti dia akan keluarkan hadis Rasulullah SAW di mana para sahabat tangkap, lapah, panggang, lalu dimakan, lalu disuruhkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tak makan. Bukan kita katakan sahabat silap, tidak, tapi kita nak pilih yang terbaik. Kan Rasulullah kata contoh yang terbaik adalah Nabi kita sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di masa sama kita tidak menolak para sahabat punya amalan, kerana di masa itu mereka kelaparan, mereka terpaksa menangkap daun untuk menghilangkan lapar, kan? Jadi bukanlah satu amalan kesihatan, kan? Jadi ini masalah. Dan lagi satu isu bila makan soya bean ini, seperti yang diterangkan oleh Harvard University, bila dah dalam tempoh 3 bulan sperma tu boleh rosak sebanyak 50%, apa performance lelaki yang kita boleh harapkan? Jadi ini yang berlaku. Jadi pesan pada suami yang tersayang, jangan makan. InsyaAllah performance akan kembali seperti sedia kala, InsyaAllah. Jadi lagi satu bercakap tentang, minta cakap performance ini, makanan yang kita harus jauhkan. Selalu bila kita komplain, kita tengok malam besok cuti, suami dan isteri nak bersama,
nak menjalankan tanggungjawab suami isteri. Ajak suami makan nasi lemak, balik-balik suami tidur. Performance yang amat mengecewakan. Kenapa bila lepas makan nasi lemak suami tidur? Sebab sambal yang dibuat itu oleh kedai-kedai restoran ini menggunakan cilibuk. Cilibuk juga amat tidak baik untuk laki-laki, kerana cilibuk mengandungi tidak kurang daripada 70% preservatif. Tetapi kalau puan-puan sendiri buat cili giling, itu adalah makanan yang paling baik, buat nasi lemak yang baik untuk suami. InsyaAllah suami akan lebih bermanfaat untuk puan-puan semua. Tapi kalau nak naya suami, na'udzubillah, bawa dia pergi makan cilibuk. Dia nak minta sign borang lagi satu ke? Selalulah ini, wa na'udzubillah, ini satu orang kata selingan saja. Kenapa benda ini berlaku kepada masyarakat kita? Baik, jadi ini perkara makanan-makanan yang kita harus jauhkan. Baik, silakan puan. Asal susu Ya. campur dengan Ikan, ya. Tapi kalau kita selalu bakar dengan sos krim ke susu kan? Right. Kan? Right. Dan after dinner kan kita kopi dengan susu. Yes. Kita pakai ikan. True. Macam mana? Tu saya ingat paling baik, soalan yang baik, Alhamdulillah. Sebaik-baiknya lepas kita makan dinner, kita makan ikan bakar ataupun kita makan ikan goreng whatsoever, kita cuba jauhkan susu. Ambil kopi atau tea. Jadi soalan yang baik juga. Kalau kita buka buku The Miracle Food Kiosk from the Bible. The Miracle Food Kiosk from the Bible, ada satu orang tua Yahudi meninggal umur 120 tahun. 100 tahun, semasa umur dia 100 tahun dipaksa masuk ke hospital. Buku ni dia tak ceritalah pasal kisah-kisah propaganda Kristian, tidak. Apa yang berlaku di Amerika pada hari ini, mereka yang mengamalkan pemakanan Bible. Kita pemakanan Bible ini ada dalam pemakanan Quran. Begitu juga dengan Taurat. Jadi satu orang tua ni umur 100 tahun dipaksa masuk hospital bukan kerana dia sakit, kerana dia terlampau sihat. Antara rahsianya, beliau sejak umur 60 tahun mengelakkan minum kopi dan tea. Dan juga minta maaf lagi satu cakap Milo, koko. Sebab ketiga-tiga makanan yang kita biasa ni, koko, kopi dan tea, ada kafein. Ada kafein. Jadi ini kita kena, bukanlah benda ni haram, tidak. Jadi asasnya kita balik kepada mula-mula pembukaan kita tadi, bila kita banyak membaca Quran, kita banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, banyak berdoa, banyak bersedekah, jaga silaturahim, Allah Ta'ala akan bagikan taufik daripada kita. Dan ini antara buku yang saya cadangkan untuk disimpan dalam library tuan-tuan dan puan-puan. The Miracle Food Kiosk from the Bible. Ya, Puan Muni? Subhanallah. Saya alhamdulillah, saya tidak semestinya saya cadangkan 6.5 program halakah. Soal jawab tak perlu. Ada soalan tanya. Saya dengan izin Allah minum banyak air kosong. Banyak air kosong. Air manis, sebenarnya saya seorang bekas penagih air bergas. Air manis. Kalaulah makan sate, kalaulah makan benda berminyak, saya mesti nak minum Coca-Cola, Pepsi, apa saja yang bergas. Jadi bila saya berhenti, seminggu, 2 minggu saya fail, minum balik. Memang ketagih, addicted. Jadi saya tanya ustaz saya, ustaz, saya berhenti seminggu, saya minum balik, berhenti, minum balik. Ustaz saya kata, sebab kau rasa kau kuat, cuba kau minta dengan Allah. Ya Allah, kau tak ada tangan, bagilah aku makan hanya makanan yang baik, tinggalkan yang tak baik. Alhamdulillah. Tapi bukanlah saya kata 100% clean, ada kalanya curi-curi juga. Dengan terus terang, masih lagi. Tetapi sebaiknya kita tinggalkan. Jadi sebaik-baiknya air kosong. Bila soalan Puan Murni itu cantik, apa yang saya boleh kaitkan dengan soalan Puan Murni ini, satu buku lagi puan-puan boleh simpan dalam kutub khanah puan-puan, Blue Zones. Blue Zones, buku ini pernah diwawancara penulisnya dalam rancangan Oprah Winfrey, di mana satu doktor membuat kajian selama puluhan tahun tentang masyarakat yang panjang umur tapi sihat. Bukan yang panjang umur 80-90 tak boleh buat apa-apa ataupun keluar masuk hospital, yang sihat. Doktor ini bahagikan setelah puluhan tahun buat kajian, doktor ini bahagikan pada 4 bahagian Blue Zones.
Yang pertama, dia penulis orang Amerika, mestilah dia angkat Amerika. Pertama sekali dia katakan California. Dan dia interview satu doktor pakar bedah yang umurnya 93 tahun, membuat pembedahan daripada pembedahan bypass terhadap pesakit daripada pukul 5 pagi sampai 6 petang. 13 jam berdiri. Umur 93 tahun. Rahsia orang California sebab banyak makan kacang yang kaya dengan monounsaturated fats, seperti kacang badam, seperti kacang pistachio, seperti kacang walnuts. Ini rahsia orang California. Kemudian tu satu lagi, masyarakat di ini berhubung kait dengan soalan Puan Muni, orang Costa Rica. Orang Costa Rica umur 90, 100, 80 masih kuat, masih boleh berkebun. Dia tak minum air pipe sebab air pipe telah dirawat dengan klorin. Mereka banyak minum air kosong ataupun air daripada gunung, stream water, ataupun air mineral. Sebab air mineral kaya dengan magnesium, bagus untuk jantung. Kemudian dia pergi kepada orang Okinawa, Jepun. Orang Okinawa banyak makan ikan. Tapi kita cakap tadi, berbalik kepada jurnal yang dikeluarkan oleh Hong Kong University, makan hanya ikan yang bersisik, tinggalkan ikan yang tidak bersisik. Kemudian yang keempat, orang Sicily. Orang Sicily rajin minum minyak zaitun dan susu kambing. Ini kita akan sampai kepada bab minyak zaitun nanti. Baik, jadi sebagai minum, ya silakan Puan. Ikan yang tidak bersisik tadi 2 jenis itu saja yang bersisik banyak Puan. Ikan pari, ikan keli, ikan pating, ikan orang yang suka mancing dia tahulah. Ya, ikan tenggiri. Tapi ada ikan macam tidak bersisik tapi dia bersisik. Contoh ikan parang, ikan kembung. Ini kalau kata kawan-kawan kita yang asal Terengganu, asal Kuantan, asal daripada pantai timur ataupun pantai barat, daripada Port Dickson ataupun Melaka, yang saudara mara mereka jadi nelayan, ikan kembung, ikan parang ada sisik, tapi kita panggil dia sisik halus. Bila dia naik ke perahu, sisiknya banyak, tapi dia jatuh. Sisik nipis atau sisik halus. Tapi ikan yang tidak bersisik yang saya confirm, pari, keli, tenggiri ada. Minta maaf cakap, ada pihak yang berhujah, mereka katakan mereka ada sisik. Tapi saya ada 2 bapa saudara yang nelayan di Melaka, mereka katakan tak bersisik. Cencaru mereka kata ada sisik di atasnya tu. Cencaru ada sisik, tapi ikan tenggiri tidak ada. Jadi ikan yang tidak bersisik, tapi macam ikan orang yang macam tuan-tuan dan puan-puan kerja IBM ni, kerja mesin niaga ni, mampu beli ikan merah, ikan jenaha. Macam saya kan ikan gelama lah, sekilo RM8, kan? Macam jenaha merah sekilo RM24, kan? Kalau musim perayaan Chinese New Year ni sampai RM30, 30 lebih. Saya settle pada ikan gelama. Ikan bawah putih tu tak? Ikan bawah putih ada sisik, bawah hitam ada sisik. Ikan bawah putih juga ada macam kategori ikan parang, ikan kembung, dia sisik halus. Tapi kalau kita pergi pasar yang memang dia gunakan ikan tempatan, kita boleh nampak lagi sisik pada ikan bawal putih. Sebab ikan-ikan yang tidak bersisik ini, seperti ikan pari, ikan keli, dia bersifat scavengers. Dia sebagai maserba. Kalau kita tengok di dalam rancangan National Geographic ataupun Animal Kingdom atau apa semuanya, ikan ni dia memakan bangkai, makan orang. Di Sungai Ganges tu, bila dia buang mayat yang tidak habis dibakar tu, yang makannya ikan keli. Itu sebab kalau kita ada saudara di Sungai Siput ataupun yang sepanjang Sungai Perak tu, di Bagan Datuk, Teluk Intan, kalau tanya datuk kita, orang yang hidup pada tahun 40-an, apabila gajah ataupun seladang mati 10 batu daripada Sungai Perak tu, nanti bila orang datang tengok dalam perut gajah ataupun perut seladang tu menggelegak. Bila mereka potong, ada ikan keli. Maknanya ikan keli ni daripada 10 km atau 10 batu daripada sungai datang untuk memakan bangkai. Jadi sebab pemakanan mereka ini, mereka ni daging mereka ataupun badan mereka kaya dengan merkuri. Jadi itu. Jadi lagi satu, selain daripada merkuri, kita jauhkan makanan-makanan yang kaya dengan steroid. Makanan-makanan yang kaya dengan steroid kebanyakannya herba-herba lah di pasaran. Seperti contohnya herba bunga bakawali ataupun akar bakawali.
Kalau kita tengok perubatan Islam, perubatan Melayu tradisional, pokok bakar wali ataupun akarnya direbus untuk ubat-ubatan, bukan makanan kesihatan. Bila orang ni sakit, sekian-sekian sakit, makan hanya untuk seketika. Tapi hari ini mereka jadikan satu benda yang perubatan. Satu lagi makanan yang kaya dengan steroid, belut ataupun ikan linang. Dia tidak bersisik kan? Dan juga dimakan kan? Dan dia bila kita makan, kita rasa kita kuat, kita kata sihat. Dia juga kaya dengan steroid. Itu sebab kalau tahun lepas, minta maaf, tahun 2011, 2 tahun sudah, dalam majalah Al-Islam, kalau saya tidak silap, ada di interview satu tuan punya kilang makjun ikan linang, matanya kedua-dua buta. Dan pernah kisah beliau ni keluar tahun 1993 di TV3. Beliau bersumpah bahawa produk ikan linang beliau tidak dimasukkan steroid, kerana Kementerian Kesihatan rampas kerana terdapat steroid dalam produk ikan linang dia. Tetapi Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa ikan linang itself ada steroid. Jadi makanan-makanan yang ada steroid seperti belut, tolong jauhkan. Ini untuk kesihatan kita. Baik, jadi sekarang ni kita masuk kepada pemakanan-pemakanan Al-Quran. Banyak yang hebat-hebat. Dengan izin Allah, bila saya diizinkan oleh Allah untuk berjumpa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincang secara terperinci kurmanya, buah tinnya, saffron dalam hadis, ataupun apa kita panggil habatus sauda yang disebut dalam hadis. Ini kita akan bincangkan pada sesi yang kedua. Jadi kita terus masuk kepada tentang rahsia minyak zaitun. Minyak zaitun dalam Al-Quran ada 7 ayat tentang minyak zaitun. Yang paling precise surah An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wal gharbiyah. Allah Ta'ala memberkati pokok dan minyak zaitun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran yang dihadiahkan oleh Al-Alam Arabitah Al-Islami daripada Makkah, bukan kita kata tafsir Ar-Rahman tak lengkap, bukan kita kata tafsir daripada Jakarta tak lengkap, tapi yang saya tengok yang paling precise, yang paling panjang lebar tentang minyak zaitun dalam Quran, daripada tafsir daripada Al-Alam Arabitah Islami, diterangkan secara detail tentang sebab-sebabnya. Kalau dalam hadis yang kita sebut tadi, kitab Atib An-Nabawi, mereka yang minum minyak zaitun 1 hari 2 sudu, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada sebarang penyakit parah. Jadi apa yang kita nak terangkan ini, zaman Rasulullah SAW dulu, 1400 tahun yang dulu, adakah sama minyak zaitun yang dikomersialkan hari ini? Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan tengok perbezaan minyak zaitun begitu ketara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Hock Chun, Jalan Ampang, Hock Chun supermarket, ada minyak zaitun daripada RM40 sebotol sampai minyak zaitun RM200 sebotol. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Google, ada minyak zaitun yang sampai RM700 sebotol. Kalau tuan-tuan pergi ke Ramallah, ke Palestin, ada minyak zaitun yang pokok 3000 tahun, 50 ml 500 shekel, ataupun duit kita RM450. Jadi ada berlaku minyak zaitun. Jadi kita bercakap pasal minyak zaitun ni, kita bila sampai ke supermarket, hypermarket, kita akan tengok ada yang extra virgin, ada yang virgin, ada yang natural, ada yang pomace. Ini yang saya nak terangkan kenapa berlaku nama-nama yang sedemikian. Extra virgin dan virgin adalah buah zaitun yang diperah kali pertama. Kali pertama dengan menggunakan kaedah perahan sejuk. Okey, jadi ini dinamakan extra virgin ataupun virgin. Kenapa berbeza? Ada yang extra virgin, ada virgin. Acidity level, paras asid. Extra virgin selalunya parasnya 1% ke bawah, tetapi yang virgin selalunya 1% ke atas, ataupun yang terdapat dalam pasaran 2%. Tetapi bear in mind, minyak zaitun ini dikawal sedia oleh IOC, International Olive Oil Council, yang berpekalan di Madrid, Spanyol. IOC mengatakan bahawa anything that 3.3% and below is good. Jangan pula nanti bila tuan-tuan dan puan-puan beli, ada kawan-kawan nak jual, dia kata aku punya acidity 2.7. Hello, dia punya paras ceiling dia 3.3. Okey, itu perbezaan antara virgin dengan extra virgin. Perbezaan je acidity level. Dan kedua-duanya adalah perahan pertama menggunakan kaedah perahan sejuk, cold press. Extra virgin first cold press, perahan pertama guna kaedah perahan sejuk. Bila setelah diperah kali pertama, berlaku perahan kedua, dinamakan natural. Perahan kedua tidak dicampur dengan apa-apa bahan asing, cuma digunakan kepanasan to extract more oil. Ini kita panggil natural ataupun pure olive oil. Perahan kedua menggunakan kepanasan. Okey, harganya sikit murah daripada extra virgin ataupun virgin.
Perahan ketiga namanya pomace. Penang, Orange, Malaysia, Amerika, China, England. Pomace olive oil. Pomace olive oil perahan ketiga, dan digunakan solvent. Gunakan kepanasan dan dicampur solvent untuk extract more oil. Satu garis panduan yang dikeluarkan oleh IOC, pomace olive oil tidak layak untuk diminum, tidak layak untuk dimasak, tidak layak untuk dibuat salad, tidak layak untuk dibuat apa-apa saja kegunaan manusia. Kalau dibuat sabun pun hanya layak untuk kegunaan industri. Sabun pencuci lantai, apa sahajalah, bilik air atau sebagainya. Kalau dalam bentuk minyak, hanya layak untuk juga kegunaan industri seperti bahan pelincir, bukan untuk kegunaan manusia. Tapi kita di Malaysia, kerana kekurangan ilmu, orang macam saya ni, saya ingat lagi masa tahun 80-an, sebab pomace olive oil murah, bawa balik beli, masak. Sebenarnya minyak zaitun pomace olive oil yang digaris panduankan oleh IOC tidak layak untuk kegunaan manusia. Not fit for human consumption or for human use. Hanya untuk industrial purposes. Tapi ini yang berlaku di Malaysia. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang belajar ataupun mengajar Universiti Melayu, Profesor Dr. Mahmud ajak saya untuk buat sikit kajian tentang minyak zaitun. Saya bawa dia ke Ampang, banyak kedai-kedai Arab sana. Dengan izin Allah, mungkin niat dia baik. Kita sampai di salah satu kedai Arab tu, datang lori daripada selepas buat clearing daripada Port Klang, terang-terang minyak zaitun dalam kotak-kotak tu ditulis pomace olive oil from Spain, Spanish pomace olive oil. Sampai masuk warehouse, tukar label extra virgin olive oil from Spain. Ini yang berlaku di Malaysia. Satu lagi yang berlaku seperti semasa saya pergi Timur Tengah tahun 2008. Ini antara perkara-perkara yang kita kena ambil berat. Tahun 2008, apa yang berlaku di Dubai? Kita tahu Dubai ni 70% penduduknya warga asing, British, American, Japanese and so on and so forth. Bila mereka beli minyak zaitun untuk masak atau untuk minum atau untuk salad, mereka bau pelik. Lalu mereka complain to Dubai Authority, and Dubai Authority took the sample and brought to the lab. Mereka dapati 60% minyak zaitun dalam Dubai market, even though from Spain, from Italy, from Greece and whatsoever, palsu. Okay? Minyak zaitun palsu dibuat daripada minyak kacang tanah. Sebab minyak kacang tanah minyak paling tak laku. Okay? Sebab tu bila tuan-tuan dan puan-puan beli minyak zaitun, wajib tanya ada tak the original certificate. Original certificate bukan saya keluarkan, bukan pengilang keluarkan, mesti dikeluarkan oleh negara, Kementerian Pertanian negara berkenaan. Okey, dan pastikanlah tanda tangannya bukannya diciplak atau sebagainya. Boleh dibuat. Dan antara perkara yang kita perhatikan dalam sijil keturunan tu, paras acidity-nya, lagi satu paras peroxide-nya. Satu, kita tidak akan diberitahu berapa paras peroxide. Sebab kebanyakan minyak zaitun dalam pasaran, dia rebottling. Bila rebottling, peroxide akan naik. Sebab tu lagi satu garis panduan yang dikeluarkan oleh IOC, minyak zaitun yang terbaik kita beli mesti dipanggil daripada estate bottling. Di mana dia ditanam, dipetik, di situ dibotolkan. Diperah, dibotolkan. Bukan di third party. Contoh Bertolli. Minyak zaitun Bertolli dihantar ke Australia in big bulk, and then they do rebottling untuk pasaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Bila berlaku rebottling, peroxide akan naik. Peroxide level maksimum 20. Kalau ke bawah daripada itu dah kira baik. Jadi yang kita bawa daripada Palestin, parasnya 8. Jauh daripada 20. Baik. Jadi ini, dan satu lagi, kenapa harganya berbeza-beza? Kenapa? Sebab bukan semua extra virgin ni sama. Bukan semuanya sama. Apa yang berada di pasaran, mereka ni kita panggil commercial cold press pressing. Dia perah secara komersial. Mereka menggunakan water jet pressure untuk mengasingkan buah zaitun dan minyak zaitun. Bila berlaku proses ini, polyphenol, vitamin E, antioksidan yang terdapat dalam minyak zaitun reduce by 20%. Sebab itu minyak zaitun yang perahan tangan, manual pressing ataupun stone pressing, polyphenol dia, antioksidan dia remain almost 100%. Itu sebab minyak zaitun yang perahan tangan, seperti yang Rasulullah SAW katakan pada 1400 tahun yang lalu, dia agak mahal. Sebab itu kalau kalau kita Google dalam internet, dalam website whatsoever, paling murah 300, paling mahal dia boleh pergi sampai 700. Kecuali yang kes-kes yang lain lah, yang lebih mahal lagi pun ada juga. Baik. Jadi ini tentang minyak zaitun. Kenapa berlaku perbezaan harga? Lepas tu yang kita cakap tadi, cara dia dibotolkan. Sama ada
estate bottling ataupun third party bottling. Lagi satu, kita nak terangkan tentang kenapa pihak yang sindiket ini menggunakan minyak kacang tanah untuk dipalsukan sebagai minyak zaitun. Sebab minyak kacang tanah adalah minyak yang paling tak laku dalam dunia hari ini. Sebab kenapa dia tak laku? Kerana dia kaya dengan saturated fats. Sebab itu lagi satu, kita ni sebagai pengguna selalu ditipu. Selalu ditipu. Kita pergi hypermarket, kita pergi Giant, kita pergi Carrefour, kita dengar radio. Contoh bila kita di bulan Ramadan Al-Mubarak, kita buka radio untuk dengar orang mengaji, nak dengar orang berselawat, ada iklan. Minta maaf Puan Muni, ini minyak nama cap Sri Muni tapi bukan kena dengan Puan Muni. Dia mengatakan bahawa si suami tanya pada si isteri, sayang masak apa untuk sahur malam ni? Jawab si isteri, sayang goreng ayam pakai minyak Sri Muni tanpa kolesterol. Jawab si suami, sayang isi abang. Dalam iklan tu mendakwa minyak Sri Muni ni tanpa kolesterol. Hakikatnya semua minyak sayur-sayuran kosong kolesterol. Ini yang kita kena tahu. Semua minyak sayur-sayuran, minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah, minyak bunga matahari, minyak soya bean, minyak zaitun, minyak canola, minyak mazola, kosong kolesterol. Yang membezakan antara minyak masak atau minyak tumbuh-tumbuhan ni, lemak. Lemak dan kolesterol adalah dua perkara yang berbeza. Lemak ini yang akan mempengaruhi kolesterol kita. Bila kita lahir di dunia ini, Allah Ta'ala dah bagi kita dah kolesterol yang baik, HDL, high density lipoprotein, tinggi. LDL ada sikit aja dalam badan kita. Tetapi akibat pemakanan kita, LDL naik, HDL turun. Baik, hubung kait lemak. Kita ada 3 lemak utama dalam tumbuh-tumbuhan. Kolesterol hanya dapat dalam produk penusuk, produk haiwan, daging, telur, susu, and so on and so forth. Tapi bila bercakap pasal tumbuh-tumbuhan, kosong kolesterol. Tapi lemaknya, apa lemak? Ini yang kita perlu tahu. Contoh, saturated fats, lemak tepung, banyak sekali dalam minyak kacang tanah. Jadi saturated fats, bila kita masak, bila kita makan, kita masuk dalam badan kita, LDL kita akan meningkat. LDL dalam darah kita akan meningkat. HDL akan merudum. Bila LDL naik, pembuluh-pembuluh darah kita tersumbat. Wa na'uzubillah, kalau berlaku di jantung, sakit jantung, pembuluh darah tersumbat. Kalau berlaku di otak, pembuluh darah tersumbat di otak, na'uzubillah, berlaku stroke. Ini keburukan bila LDL tinggi dalam darah. Dan lemak yang kedua dikenali sebagai polyunsaturated fats. Lemak tidak tepu poli. Lemak tidak tepu poli atau polyunsaturated fats seperti banyak dalam minyak bunga matahari. Bila kita guna untuk masak ataupun guna untuk gulai, goreng, whatsoever, bila masuk dalam darah kita, apa yang berlaku? LDL yang jahat tadi, low density lipoprotein, akan turun. HDL yang baik, high density lipoprotein, juga akan turun. Itu sebab health freak yang ramai terdapat di Singapura, kononnya dia tak nak makan minyak gitu begini, dia ambil minyak bunga matahari, sebab minyak bunga matahari kaya dengan polyunsaturated fats. Mereka mati bukan kerana jantung mereka tersumbat. Mereka mati kerana pembuluh jantung mereka pecah. Sebab bila LDL pun turun, HDL pun turun, selain daripada dia membersihkan pembuluh darah kita, dia juga menipiskan pembuluh darah kita. Okey? Jadi, lemak yang ketiga dikenali sebagai monounsaturated fats. Monounsaturated fats dalam minyak zaitun tak kurang daripada 70%. Dia punya komposisi dia 70% monounsaturated fats, and then followed by about 20% polyunsaturated fats, and then followed by saturated fats by 10%. Kalau minyak zaitun yang lebih baik, dia punya saturated fats dia mungkin 7 ataupun 6. Dia yang lagi mahal tu lah. Jadi apabila monounsaturated fats masuk dalam badan kita, HDL akan naik, LDL akan turun. Bila HDL naik, pembuluh-pembuluh darah kita akan bersih dan pembuluh-pembuluh kita akan kuat. Sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada saudara, ada kawan yang bertugas di Pusrawi, Pusat Rawatan Islam, Jalan Tun Razak, jumpa Dr. Azhar Hamzah, pakar jantung Pusrawi. Tanya dengan beliau, apa yang berlaku tahun 2011. Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 2 panggil saya bagi taklimat. Session begini, umum. Satu session one to one dengan penolong kanan, Cikgu Latifah. Tiap kali turun naik tangga, sesak nafas. Jumpa pakar jantung Dr. Azhar Hamzah,
after buat all the medical check-ups, tak boleh tangguh lagi, mesti buat bypass as soon as possible. Cikgu Latifah, penolong kanan, masih bertugas. Dia akan retire 3 tahun daripada sekarang. Minta pandangan kita, kita pun bagilah apa yang kita bagi katakan tadi, apa yang boleh dimakan, apa yang jangan dimakan, dan minta dia minum minyak zaitun 1 hari 2 sudu. Sepatutnya dia buat bypass pada bulan 2011. 2 minggu sebelum masuk hospital, buat lagi satu tarikh check-up. Dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, ketiga-tiga blockages yang berlaku hilang. Dr. Hazza Hamzah melalui Cikgu Latifah suruh saya datang ke Pusrawi tingkat 3, pakar jantung, berjumpa dengan penjual minyak zaitun. Dia tanya ke saya, you tell me how come your fats, olive oil is 100% fats, can eliminate fats from my patient? Tell me. Saya cakap, doktor, it's quite simple. Sekarang kucing datang ke rumah kita, spray dekat kita punya tayar ataupun kat dinding rumah kita. What we should do, get a bucket of fresh water. Kita tahu yang kucing yang sembuh ni is a very bad water, splash, hilang. Same things with our bad fats. To eliminate our bad fats, we need a good fats. So it's monounsaturated fats. Balik kepada Al-Quran yang kita sebut tadi, surah An-Nur ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Janji Allah memberkati pokok dan minyak zaitun. Apalagi yang kita khawatir. Dan seperti dalam surah Ar-Rahman yang diulang-ulang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan, rahmat Allah mana lagi yang kita nak nafikan? Allah Taala dah bagilah dalam Quran. Allah Taala dah utuskan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk bagi kita jalan terbaik. Tapi kita pilih jalan wa na'uzubillah, jalannya musuh-musuh Islam, Yahudi, Zionis. Kita diperangkap, kita dipermainkan. Kenapa? Berbalik kepada isu soyabin tadi. Kenapa Yahudi mempropagandakan makanan-makanan ini dengan Herbalife-nya, dengan Amway-nya, dengan Shaklee-nya, dengan Monavi-nya, terutama Herbalife tu yang base-nya soyabin. Dia suruh kita makan, tapi dia tak makan. Sebab industri pharmaceuticals, tuan-tuan dan puan-puan, industri pharmaceuticals yang beribu pejabat di Amerika, yang beribu pejabat di Eropah, setahun penjualan ubatan mereka 6 trilion US dollar. Bukan 6 bilion tuan-tuan, bukan 6 zillion tuan-tuan. Bukannya ini bukan 6 zillion, lagi banyaklah. 6 trilion US dollar, maafkan saya. Jadi dengan penjualan ubat-ubatan yang begitu hebat ini, dia sakitkan manusia, dia bagi penyakit kepada manusia. Duit yang 6 trilion ini buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia bom Gaza, bom Lebanon, bom Pakistan, bom Afghanistan, bom Mali dan sebagainya. Dia buat angkara-angkara yang memalukan Islam. Ini yang berlaku. Jadi kita balik kepada Al-Quran, kita balik kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, insya-Allah jaminan daripada Allah kita akan selamat. Kan, tuan-tuan. Dan alhamdulillah kalau tuan-tuan Google satu perkara terbaru, pelajar-pelajar daripada Jordan baru balik. Jordan, dia ambil minyak zaitun, dia ambil daripada saya, cuma dia relabeling. Dia gunakan label premium Palestinian olive oil. Dijual dengan harga RM260 per botol. Tetapi projek mereka khusus untuk mereka yang sakit HIV. Setelah 3 bulan, jawapannya begitu menggalakkan. Pelajar-pelajar Jordan ini yang diketuai oleh Ustaz Anas ni, orang Melayu, orang Islam kita yang belajar di Jordan, dia cabar kepada pesakit HIV, tinggalkanlah segala ubat-ubatan konvensional yang mahal-mahal tu sampai beribu-ribu ringgit tu, hanya ambil minyak zaitun Ramadhan. Alhamdulillah, dalam tempoh 2 bulan, persentage HIV dalam darah pesakit HIV itu telah pun merudum. Kenapa? Kita balik kepada kitab Ibn Sina. Dipetik daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sakit, masalahkan kita sekarang ramai saudara kita yang sakit dengar bisikan-bisikan jahat. Ibn Sina kata apa? Makan buah delima. Makan buah delima. Kemudian tu hati susah. Minta maaf cakap lah, suami minta sign borang lagi satu ke. Okey, macam-macam lah. Si isteri hati susah, makan buah anggur. Ataupun suami lah, suami ada berlaku apa-apa ke tempat kerja ke ataupun apa gangguan ke, hatinya susah, bagi makan buah anggur. Tak kira lah anggur merah ke, anggur hijau ke, anggur hitam ke, makan buah anggur.
Tetapi apa saja yang berkaitan dengan darah, Ibn Sina kata minum minyak zaitun. Jadi inilah yang Ustaz Anas itu melakukan projek berlangsung 3 bulan. Dia minta pesakit-pesakit HIV tinggalkan semua ubat-ubat konvensional, hanya ambil minyak zaitun. Dan alhamdulillah dalam tempoh 2 atau 3 bulan, persentage HIV virus mereka telah pun meruduk. Baik. Jadi kita ada 10 minit lagi sebelum pukul 7. Dipersilakan. Ada apa-apa soalan? Boleh mencelah. Jangan risau. InsyaAllah. Ustaz, kalau macam sakit sendi, arthritis, Right. macam tu. Okey, berbalik-balik juga kopi dengan tea memang kena kurang lah, kafein. Kalau kita sakit, soalan daripada puan pada Hajah ni, bagaimana kalau kita sakit arthritis atau sakit sendi? Dan yang sebaiknya minyak zaitun. Selain daripada minum minyak zaitun, okey, setiap kali lepas mandi. Sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, mafhumnya Rasulullah SAW, minumlah dan berminyaklah badan kamu dengan minyak zaitun. Sebab itu selingan daripada soalan daripada Hajah ini, Sophia Loren. Kalau tengok Sophia Loren, buka Sophia Loren, Google tentang Sophia Loren, apa yang beliau katakan pada tahun 2006, bulan Jun 2006, orang accuse Sophia Loren ada botox, ada plastik surgery. Umur dah 72 tahun tapi nampak macam orang 40-an. Beliau katakan no botox, no surgery. Every day 2 tablespoons of extra virgin olive oil consume, direct consumption. Dan juga dia masaj dengan badan dia dengan minyak zaitun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payahlah cari all those essential oil yang botol kecil yang beratus-ratus ringgit, berpuluh-puluh ringgit. Gunakan olive oil. Satu lagi kelebihan olive oil, selain daripada untuk sendi, untuk kecantikan, semua minyak, argan oil, coconut oil, semua ni baik. Tetapi kelebihan minyak zaitun, dia tidak menghalang ais mayak. Bukalah Sahih Bukhari, bukalah Sahih Muslim, sapu dekat rambut, sapu dekat wajah lepas solat subuh. Sikit, tak payah banyak, besar 20% atau 20%, tempik kat dahi, pipi, leher, masaj. Sama masaj, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak buat sembahyang duha, nak buat sembahyang duha, wuduk dah batal. Mungkin tertidur ke, beralih punggung ke, atau apa-apa sajalah yang membatalkan sembahyang, tidak perlu basuh. Minyak lain, minyak kelapa ke, minyak argan ke, wajib basuh. Minyak zaitun, sebab tu minyak zaitun juga dikenali sebagai dalam saintifiknya water soluble fats. Alhamdulillah, pertanyaan puan tadi. Dan apa lagi kegunaan minyak zaitun? Okey, kegunaan minyak zaitun ini, apa yang berlaku pada tahun 1980